Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan Bahasa Melayu SPM Kertas 2. Untuk hari ini kita akan fokuskan pada bahagian B, Sistem dan Aplikasi Bahasa. Kita akan fokuskan pada soalan 6 dan 7 iaitu petikan umum dan petikan sastra ataupun soalan pemahaman. Okey. Kita pergi dahulu melihat soalan 6. Soalan 6 ni bila dikeluarkan dalam peperiksaan, dia akan bertanyakan tentang pemahaman petikan umum. Okey, kita baca nota yang cikgu telah sediakan. Petikan soalan mengikut tema di SKP, lebih daripada satu bahan akan diberikan. Selalunya 2 hingga 3 bahan untuk satu soalan. Panjang petikan antara 120 hingga 140 patah perkataan. Bahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, sama ada berita, rencana, jadual dan lain-lain. Dan sumbernya boleh dari majalah, internet, ensiklopedia dan lain-lain. Pecahan soalan tidak ditetapkan. 3 atau 4 soalan untuk setiap soalan 6 ni boleh diberikan. Cadangan pecahan soalan. Contoh-contoh soalan yang boleh dikeluarkan. Contohnya soalan pertama tentang maksud literal. Yang kedua, beza banding semua bahan ataupun pemindahan maklumat. Seterusnya nombor 3, kebat, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun pemikiran kritis. Yang keempat, kebat juga tapi lebih kepada penyelesaian masalah. Okey, ini secara ringkaslah awak tengok dahulu. Ini contoh soalan 6 yang akan dikeluarkan dalam kertas 2 SPM format baru KSSM. Okey, tengok contoh. Soalan ni dia bagi 2 bahan dan daripada 2 bahan ni awak kena jawab 4 soalan yang telah disediakan. Kita akan pergi satu persatu. Kita tengok dahulu bahan pertama. Ini contoh bahan pertama. Okey, kita baca bersama-sama. Teknik meja bulat antara strategi pengajaran dan pemudahcaraan PDPC abad ke-21 yang dapat digunakan dalam semua mata pelajaran, khususnya dalam kemahiran menulis. Teknik ini bermaksud murid perlu duduk dalam kumpulan. Guru akan mengedarkan kertas kepada setiap ahli dalam kumpulan dan memberikan satu tajuk kepada mereka. Secara bergilir-gilir, setiap ahli kumpulan mencatat idea menggunakan pen dan kertas yang sama. Hasil dapatan murid akan dibentangkan untuk dibincangkan di dalam kelas. Menurut Kagan 1990, teknik meja bulat merupakan teknik yang sederhana dalam pembelajaran kooperatif. Walau bagaimanapun, teknik ini kurang popular dalam kalangan guru kerana bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas dan ruang bilik darjah yang terhad. Oleh itu, pihak sekolah seharusnya sentiasa menggalakkan pelaksanaan pelbagai kaedah dalam PDPC kerana aktiviti yang dijalankan itu memberikan banyak faedah kepada murid. Petikan ini dipetik dan diubah sesuai daripada teknik meja bulat untuk kemahiran menulis oleh Nabiha Yusof, Pelita Bahasa Bilangan 7 2019, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, ini bahan pertama. Seterusnya bahan kedua. Pada hari ini, aktiviti permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam bilik darjah. Antara alasan yang diberikan adalah seperti tiada ruang di dalam bilik darjah dan ketiadaan alat serta bahan yang berkaitan. Dalam konteks penghasilan produk pengajaran dan pembelajaran inovasi, permainan bahasa ini sebenarnya cukup penting jika kita mengambil kira murid yang lambat menerima pengajaran dan pembelajaran bahasa di kelas. Antara aktiviti dalam permainan bahasa termasuklah kata bersilang, teka sinonim, teka silang kata, sisip vokal, lingkaran kata, silang sinonim, teka-teki bentuk kata, sisip suku kata, jejak kata, ganda huruf, 8 kata, awal kata dan atur sinonim. Aktiviti-aktiviti ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga peringkat sekolah menengah. Petikan ini dipetik dan diubah sesuai daripada permainan bahasa dalam pengajaran oleh Hasan Basri Budiman, Pelita Bahasa Bilangan 10 2017, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kita dapat lihat
Dia berikan bahan pertama dan bahan kedua. Kedua-dua bahan merupakan petikan petikan umum. Okey, seterusnya ini merupakan soalan 6. Dia berikan 4 soalan. Kita boleh tengok soalan pertama, berdasarkan bahan 2 berikan maksud cukup penting. Okey, dia minta maksud. Yang kedua, merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, macam kita terangkan tadi, cadangan dia akan merujuk dua-dua bahan. Dia minta kita berikan persamaan. Dia minta kita nyatakan persamaan dan perbezaan daripada bahan 1 dan bahan 2. Soalan ketiga, dia minta pendapat pada pendapat anda. Apakah faedah-faedah tersebut? Soalan 4, ini soalan untuk penyelesaian masalah. Dia bagi awak situasi, contoh situasi. Kumpulan anda diminta untuk menyiapkan tugasan oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa yang ditetapkan. Namun, tugasan tersebut tidak berjaya diselesaikan. Sekiranya kumpulan anda diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Dia minta cadangkan langkah-langkah. Dia nak awak selesaikan satu situasi yang dia berikan. Okey, kita akan tengok setiap soalan satu persatu. Cuba kita tengok dahulu soalan pertama. Berdasarkan bahan 2 berikan maksud cukup penting. Dia minta maksud cukup penting. Jadi awak tukar ni je lah dua perkataan ni. Yang pertama, perkataan pertama apa dia minta? Dia minta perkataan cukup. Perkataan kedua dia minta perkataan penting. Awak kena tukar kedua-dua. Kena tukar. Tukar makna, minta maaf, bukan tukar makna. Tukar secara literal. Apa itu literal? Literal tu maksudnya maksud asal, bukan maksud kiasan. Okey, contohnya jawapan yang cikgu telah sediakan, cukup penting membawa maksud sangat perlu. Jawapannya ni, bermaksud sangat perlu. Tetapi kalau awak hanya tulis jawapan awak tulis macam ni je jawapan awak. Tulis sangat perlu. Awak tak tulis dalam ayat yang penuh, awak tidak akan dapat 2 markah. Tapi jika awak tulis penuh, padam balik ni, awak tulis okey, cukup penting bermaksud sangat perlu, okey, barulah awak akan dapat 2 markah. Senang je soalan definisi ni. Okey, seterusnya soalan kedua. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan. Dia minta apa? Pertama sekali dia suruh kita rujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan. Perbezaan apa? Faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas. Okey, kita rujuklah balik. Rujuk balik bahan 1. Ni bahan 1. Awak rujuk balik sini. Rujuk sini bahan 1. Rujuk balik bahan 2. Sebenarnya, jawapan untuk soalan 2 ni dah ada dalam bahan 1 dan bahan 2. Awak cuma tinggal nak masukkan je. Okey, cara nak jawab dia, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 ayat penuh. Persamaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas ialah ruang bilik darjah yang terhad. Ini dia punya persamaan. Dari segi perbezaan, dari aspek perbezaan bahan 1 dan bahan 2 pula, faktor pembelajaran teknik meja bulat kurang dipraktikkan. Okey, ambil balik. Faktor pembelajaran teknik meja bulat kurang dipraktikkan kerana bilangan pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas. Ini bahan 1. Tapi kalau bahan 2, teknik permainan bahasa ialah ketiadaan alat serta bahan yang berkaitan. Jadi dekat sini awak dah masukkan apa? Awak dah masukkan persamaan. Persamaan awak dah masukkan. Dan yang kedua awak dah masukkan perbezaan. Jadi awak menjawab tak soalan? Ya, awak sudah menjawab soalan. Jadi berapa markah? 3 markah.
3 markah, tolong jaga ayat, tolong jaga isi. Ini semua pun penting. Okey, seterusnya soalan 3. Soalan 3 ni seperti yang cikgu terangkan tadi, soalan kebat ataupun pemikiran kritis. Dia nak tengok awak ni boleh berfikir secara mendalam, logik atau relevan atau tidak. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak memberikan faedah kepada murid. Pada pendapat anda, apakah faedah-faedah tersebut? Dia dah bagi tahu secara jelas dah. Dia minta apa? Dia minta faedah-faedah. Faedah apa? Faedah kaedah pembelajaran abad ke-21. Kalau dalam bahasa mudahnya kita panggil PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Okey, ini soalan ni tak ada dalam jawapan soalan tu tak ada dalam bahan 1 ataupun dalam bahan 2. Nama pun soalan kebat. Jadi awak kena jawab ikut pengetahuan awak, hasil daripada pembacaan ataupun carian internet awak. Tapi dalam exam mana boleh cari internet? Sebab tu kita kena banyak membaca. Okey, cara nak jawab soalan ni, kita perlu jawab dalam ayat yang penuh, ayat yang lengkap. Kalau awak tak jawab dalam ayat yang penuh atau lengkap, awak tidak akan dapat 3 markah, tidak akan dapat. Okey, kita kena salin balik ayat permulaan, ayat soalan. Kita kena salin balik Faedah-faedah aktiviti pembelajaran abad ke-21 kepada murid ialah, itu dia punya ayat arahan dia, ayat soalan dia. Awak kena mulakan dengan ayat soalan. Ialah murid dapat yang pertama. Kita tengok jawapan yang pertama ialah murid dapat mengembangkan potensi diri pada tahap maksimum suatu aktiviti berkumpulan. Okey, itu yang pertama, isi pertama. Yang kedua, meningkatkan kemahiran murid menggunakan alat-alat telekomunikasi. Itu isi kedua. Isi ketiga, selain itu, faedah aktiviti pembelajaran abad ke-21 kepada murid adalah dapat memupuk sikap bekerjasama dengan murid yang berbeza agama serta bangsa. Ini isi ketiga. Cikgu, kalau soalan 3 markah berapa isi cikgu? Okey, senang je. Kalau soalan 3 markah, cikgu minta awak masukkan 3 isi. Ingat, 3 markah, 3 isi. Okey, seterusnya soalan keempat. Kumpulan anda diminta untuk menyiapkan tugasan oleh guru dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa yang ditetapkan. Namun, tugasan tersebut tidak berjaya diselesaikan. Cikgu awak bagi tugasan tapi awak tak berjaya selesaikan. Okey, ni situasi dia sekarang. Sekiranya kumpulan anda diberikan peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Okey, nampak tak? Dia nak cuba tanya awak. Dia minta awak selesaikan situasi, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Jadi di sini soalan ni minta apa? Minta awak selesaikan masalah. Bukan matematik selesaikan masalah atau situasi. Jadi awak kena bagi penyelesaian. Bukan penyelesaian kira-kira, bukan penyelesaian dalam bahasa Melayu. Awak bagilah idea ataupun pendapat yang bernas dan jelas. Okey. Senang je jawapan dia. Kalau jawapan yang cikgu telah sediakan, awak baca balik. Pertama sekali, langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan saya untuk menyiapkan tugasan ini ialah, pertama sekali, memilih seorang ketua kumpulan. Itu yang pertamalah. Pertama, kenalah pilih seorang ketua kumpulan dulu. Nak lead kumpulan awak. Itu yang pertama. Yang kedua, seterusnya, membuat pembahagian tugas. Kenalah ada pembahagian tugas. Ini kejap lagi dalam satu kumpulan ada 10 orang. Tapi yang buat kerja hanya 4 orang. 6 orang lagi tunggu je bila kerja nak siap. Seterusnya, selain itu, tugas-tugas yang diberikan perlulah dijelaskan.
tugas-tugas yang diberikan perlulah dijelaskan dengan teliti kepada setiap ahli kumpulan. Kenapa kita kena jelaskan dengan teliti? Supaya mereka faham tugas yang perlu dilaksanakan. Okey, akhir sekali, setiap ahli kumpulan diminta untuk memberikan idea terhadap tugasan yang diberikan oleh guru. Betul lah tu. Setiap orang ada idea dan datang dari latar belakang yang berbeza. Jadi ada orang dia pandai bahagian ni, ada orang dia ada pengalaman. Jadi kita kena gunakan segala idea yang ada dalam ahli kumpulan kita. Jadi bila soalan 4 markah, cikgu minta awak masukkan 4 isi. Okey, itu sahaja untuk soalan 6 pemahaman petikan umum. Seterusnya kita nak bincang pula soalan 7 petikan sastra. Okey, bahan mestilah pelbagai. Sama ada cerpen, puisi moden atau tradisional, drama dan lain-lain. Panjang petikan antara 120 hingga 140 patah perkataan. Pecahan soalan tidak ditetapkan tapi selalunya 3 atau 4 soalan. Cadangan soalan. Pertama sama juga macam petikan umum tadi. Dia minta apa yang pertama sekali? Maksud literal ataupun definisi. Yang kedua dia minta awak beza bandingkan semua bahan. Dia nak suruh awak pindahkan maklumat. Yang ketiga, kebat pemikiran kritis. Yang keempat, kebat penyelesaian masalah. Okey, bagus. Untuk soalan 7 ni awak jangan risau. Dia tidak akan tanya soalan elemen sastra. Apa itu elemen sastra? Ingat lagi tak? Contohnya tema, dia minta persoalan, dia minta apa lagi? Dia minta nilai. Okey, jangan risau. Untuk soalan 7 ni dia tak akan tanya tentang elemen sastra. Okey, ini contoh soalan 7. Kalau awak boleh lihat, dia bagi berapa bahan? Dia bagi 3 bahan. Bahan pertama, bahan kedua dan bahan ketiga. Dia bagi 3 bahan dan ini tepi sekali sebelah kanan, hujung kanan. Ini merupakan soalan. Soalan yang diberikan ada 4 soalan. Soalan boleh jadi 3 ataupun 4. Okey, ini contoh soalan pertama, bahan pertama. Kita baca sama-sama. Rintihan bumi. Usia aku semakin lanjut. Kalau aku terbujur, adakah yang ingin menjagaku? Aku semakin tua. Sudah terlalu uzur aku memelihara anak-anakku manusia. Setiap hari aku berdoa agar anak-anakku menjaga adab. Aku banyak kali menegur, tetapi mereka tidak juga berubah. Aku hanya mampu menangis sehingga banjir. Aku pukul mereka dengan tsunami. Tetapi mereka tidak menerima teguran itu untuk berubah. Akhirnya apabila aku geram, Tuhan perintahkan aku menggoncang badan aku, gempa maha dahsyat berlaku. Sehinggakan aku demam, mereka tetap terus mencabut pokok-pokokku. Apabila aku geram, keluarlah taufan tetapi mereka tetap tidak berubah. Muhammad Syazwan Syahlan, Sungai Buloh, Selangor. Dewan Siswa Bilangan 1 2018. Ini bahan pertama. Okey, seterusnya bahan kedua. Demi mala hijau yang kamu cintai, kamu perlu belajar. Hutan ini memerlukan kamu. Apa maksud cikgu? Tidakkah kamu tahu bahawa di seluruh dunia, hutan diancam aktiviti pembalakan? Sindiket yang gila akan duit menceroboh dan membunuh fauna dan flora di kawasan hutan simpan. Bukan sahaja di Malaysia, malah hutan mala hijau di lembangan Amazon juga terancam. Pohon-pohon tembusu padang, meranti seraya dan meranti tembaga di kawasan simpan 20 km dari sini sudah tiada lagi cikgu. Kata Daneng terputus-putus. Suaranya ditenggelami kekecewaan yang pedih. Apakah yang dapat saya lakukan? Apabila tiba di sana, mereka sudah tiada. Pokok-pokok ini juga sudah tiada. Sebab itulah kamu harus belajar, Daneng. Mungkin kamu dapat menjadi pegawai perhutanan negara dan melaksanakan satu rancangan yang lebih agresif untuk membantras kelompok musuh ini. Atau kamu dapat menjadi saintis, mencipta sesuatu yang dapat menggantikan tempat kayu. Barulah hutan akan terselamat. Masa depan pokok tualang pujaanmu juga akan terjamin. Hujah Jo.
Okey, petikan ni dipetik daripada cerpen. Okey, ni bahan ni cerpen. Lambaian Mala Hijau oleh Saroja Tevi Anak Perempuan Balakrishnan. Antologi Anak Laut Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, seterusnya bahan ketiga. Tadi bahan kedua, kita dah baca dua bahan. Bahan ketiga, pantun sayangi alam, cerah dian di malam gelita, diserikan embun di bawah deru, indah nian negara tercinta, daun merimbun laut membiru, tumbuh pegaga di tanah rata, penuh kawasan luas terbentang. Mari dijaga alam semesta, jadi warisan generasi mendatang. Cecalik ranah di atas pelantar, sapu ke tepi cemar tak berubah. Andai musnah alam sekitar, bersedia hadapi segala musibah. Di hujung desa tumbuh halban, kian tenggelam dilitupi lalang. Harta binasa, nyawa terkorban, keindahan alam turut hilang. Dihasilkan oleh Nur Hafuzah Arif Shah Alam. Okey, itu bahan ketiga. Kita dah baca 3 bahan. Untuk soalan 7, dia boleh jadi antara 3 atau 4 bahan. Tapi soalan yang kita nak jawab ni ada 3 bahan. Okey, ni contoh soalan-soalan dia. Soalan 1, maksud literal. Soalan kedua, dia suruh awak bandingkan ketiga-tiga bahan. Soalan ketiga, dia minta pemikiran kritis. Dan soalan keempat, dia minta awak selesaikan situasi ataupun masalah. Ya, kita tengok satu persatu setiap soalan. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud menjaga adab. Okey, menjaga adab. Kita tulis balik, menjaga adab. Kita kena tukar kedua-dua perkataan ni. Kalau awak tak tukar, boleh dapat 2 markah? Tak boleh. Awak kena tukar dua-dua perkataan ataupun rangkai kata ini. Bila kita tukar, inilah jawapannya. Maksud menjaga adab ialah memelihara kelakuan. Awak kena tulis dalam ayat yang lengkap ataupun ayat yang penuh, barulah awak akan dapat 2 markah. Okey, seterusnya soalan kedua. Berdasarkan semua bahan, nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Dia minta kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Jadi dia minta jawapan tu dah ada dalam mana? Dia minta daripada bahan mana? Baca balik. Dia minta daripada semua bahan. Jadi kita merujuk daripada bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Awak kena ambil daripada ketiga-tiga bahan. Kalau awak ambil daripada bahan 1 sahaja, salah. Ambil daripada bahan 2 pun salah. Tapi kalau awak ambil daripada ketiga-tiga bahan, barulah betul. Okey, cadangan jawapannya seperti yang cikgu telah tuliskan. Kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia dalam bahan 1. Tengok, dalam bahan 1 ialah, cikgu besarkan sikit, dalam bahan 1 ialah kejadian bencana alam menimpa manusia. Itu bahan 1. Dalam bahan 2, kesan kemusnahan alam sekitar dalam bahan 2 ialah, kemusnahan flora dan fauna di kawasan hutan simpan. Itu bahan 2. Dan bahan 3, akhir sekali, kesan kemusnahan alam sekitar dalam bahan 3 ialah, dunia akan kehilangan keindahan alam sekitarnya. Nampak tak macam mana cikgu tulis ayat cikgu? Jawapan cikgu nampak tak? Jelas tak? Macam itulah kita nak dapat 4 markah. Ayat perlu lengkap. Isi tu isi yang betul. Barulah boleh dapat 4 markah. Ni awak tulis ayat tak penuh, ada kesalahan ejaan, ada kesalahan bahasa, binaan ayat tak betul. Mana nak dapat 4 markah? Jadi kena tulis betul-betul. Okey, soalan 3. Soalan 3 ni apa? Pemikiran kritis ataupun kita panggil kebat. Okey, pemikiran kritis ni, kita baca sama-sama soalan dia. Alam sekitar sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi tanggungjawab bersama untuk memeliharanya. Pada pendapat anda, nampak dia tanya, dia minta pendapat. Soalan kebat lah ni kalau minta pendapat.
pada pendapat anda, apakah kepentingan memelihara hutan di negara ini? Dia tanya, apakah kepentingan memelihara hutan di negara ini? Tengok, ini pun dah jadi kata ganda. Bila kata ganda, dia bukan minta satu. Salah, dia minta lebih daripada satu. Lebih daripada satu kepentingan. Tapi cikgu cakap, bila 3 markah, cikgu nak berapa isi? 3 isi. Jadi cikgu nak awak berikan cikgu 3 kepentingan memelihara hutan di negara ini. Ni contoh soalan Jawapan ni awak jangan rujuk bahan 1, bahan 2, bahan 3. Tak ada. Ini awak kena fikir sendiri. Sebab ini adalah soalan kebat berdasarkan pengetahuan ataupun pembacaan awak. Okey, ni contoh jawapan cikgu. Okey, kita tukar. Pada pendapat saya, tengok, mulakan ayat supaya ayat tu lengkap, ada subjek, ada predikat. Pada pendapat saya, kepentingan memelihara hutan di negara ini ialah pertama sekali, habitat hidupan flora fauna tidak diganggu dan tidak diganggu. Okey, itu yang pertama. Sorry, minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber-sumber hutan seperti kayu-kayan dapat dikekalkan. Ini yang kedua, isi yang kedua kita. Ini isi yang kedua. Seterusnya, selain itu, kawasan hutan di negara kita boleh dijadikan sebagai tempat ekopelancongan. Okey, dijadikan sebagai tempat ekopelancongan yang memberi pulangan kepada negara. Tengok, itu je, 3 isi. Bila 3 isi awak dapat berikan, ayat awak lengkap, ayat awak tidak tergantung, pemeriksa mesti akan bagi awak 3 markah. Mudah je. Okey, yang terakhir, soalan keempat. Dia minta situasi. Kita baca situasi dia. Pada suatu petang, anda sedang memancing ikan di sebatang sungai yang jernih. Tiba-tiba anda ternampak 3 orang pemuda yang sedang mengangkut beberapa buah tong yang mengandungi cecair. Mereka mencurahkan cecair tersebut ke dalam sungai. Setelah mereka beredar, anda mendapati warna air sungai semakin keruh dan kelihatan beberapa ekor ikan mulai terapung. Anda yakin bahawa cecair tersebut ialah sisa toksik. Dia tanya, sebagai rakyat yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Okey, ini situasi awak. Bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Masalah apa? Pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Awak bagilah pendapat awak. Tapi pendapat tu mestilah apa? Pertama sekali mestilah logik ataupun relevan. Lepas tu nombor 3, jelas. Itu barulah kita boleh bagi betul. Ini kejap lagi merepek-repek jawapan awak. Okey, jawapan yang cadangan jawapan contohnya, pada pendapat saya, cara untuk membantu bagi mengatasi masalah pembuangan sisa toksik ke dalam sungai ialah pertama sekali melaporkan kepada pihak polis berkenaan perbuatan tersebut. Dah. Seterusnya, saya akan memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang berlaku di depan mata saya. Memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang berlaku di depan mata supaya pihak tersebut diambil tindakan. Betul, diambil tindakan. Selain itu, saya boleh berkongsikan perkara yang dilihat kepada keluarga. Berkongsikan perkara yang dilihat kepada keluarga, saudara mara, kawan-kawan dan kenalan supaya dapat dijadikan iktibar dan peringatan kepada mereka supaya tidak sesekali melakukan perkara tersebut. Contohnya, apa yang kita boleh buat? Kita kongsikan melalui media sosial, Facebook ke, Instagram ke, boleh je. Sekarang orang guna TikTok. Okey, soalan ni awak kena selesaikan masalah, selesaikan situasi. Kena beri penyelesaian yang logik lah, relevan. Barulah awak akan dapat 4 markah. Okey, itu sahaja penerangan cikgu untuk soalan bahagian B, soalan 6 dan 7 untuk kertas 2.
Jika ada apa-apa soalan boleh merujuk cikgu balik, boleh hubungi cikgu untuk mendapatkan penerangan yang lebih lanjut.